SAW. Mudah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Taala. Bila kita bersyukur kepada Allah Taala, pada pagi ini dapat kita menyambung pengajian talaki kitab kita. Pagi ini bersama Fadil Ustaz membahaskan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. InsyaAllah kita buka majlis dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita ada satu slot saja. Fadil Ustaz Syafiq Ashar, mohon maaf tak dapat hadir pagi ini kerana beliau menziarahi bondanya di Kuala Lumpur. InsyaAllah kita bersama dengan beliau pada minggu hadapan, insyaAllah. Silakan Fadil Ustaz yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz moderator majlis yang merupakan juga pengasas Kota Raja, Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq. Seterusnya warga-warga Kota Raja, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita masih lagi Allah sayang kita. Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan walaupun bilangan kita tak aman, mudah-mudahan dia menjadi berkat di sisi Allah SWT. Memang tak ramai pun patutnya. Kerana yang datang bukan selebriti. Tak ada siapa yang kenal pun. Contohnya perempuan kenal lah. Yang tak datang tu, buat arti je lah, buat arti je. Kan dia bukan selebriti. Kalau selebriti, tengok penuh. Macam semalam. Datang ustaz-ustaz yang tera-tera. Yang ni cikgu je. Biasalah tu ya. Hidup ni orang itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada perjalanan yang licin je, tak ada. There is no such thing as smooth sailing. Hidup ni dia mesti diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai bentuk ujian. Saya pun sudah diuji oleh Allah Taala. Mudah-mudahan saya lulus dalam ujian itu. Kerana hidup ni memang diuji oleh Allah Taala. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan bencana alam. Yang kena uji itu semua orang, bukan orang beriman saja. Everybody will be tested. Tak kira dia kaya ke, miskin ke, berpangkat ke, orang biasa ke, raja ke, rakyat ke, pengikut ke, semua akan diuji oleh Allah SWT. Kerana itu lumrah kehidupan, biasa kehidupan apa itu. Allah kata dalam Quran apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Semua kamu akan diuji. Allah ngabur ni. Everybody will be tested. Dan ujian itu berbagai-bagai bentuk. Diuji dengan ketakutan. Macam-macam dia takut. Takut kantu lah. Takutkan tuai lah. Takutkan miskin lah. Takut di pulau orang lah. Takut je kita ni. Dan kelaparan. Diuji dengan kelaparan. Kemiskinan. Dan diuji dengan kekurangan harta benda. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan daripada harta benda. Tak cukup duit. Nak beli ni tak ada duit, ni tak ada duit, ni tak ada duit, nak jalan tak ada tambang dan sebagainya. Itu diuji semua manusia itu. Bukan orang beriman je, orang kafir pun diuji juga. Yang miskin tu, tengok. Orang beriman aja kayak miskin. Orang kafir tak ada miskin ya. Saya pergi luar negara, tempat-tempat kafir tu. Pergi ke Afrika tu. Kafir tu, tapi miskin juga. Pergi sejauh Indonesia juga lah. Yang miskin tu kebanyakannya bukan orang Islam kan. Orang kafir pun miskin juga. Orang Kristian pun miskin juga. Dan kekurangan buah-buahan. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar, kata Allah. Wa basyiris sabirin. Allah hendakkan kita tu sabar. Siapa yang sabar? Allazina idza asabatuhum musibah, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Itu orang sabar. Dia tak menyalahkan Allah. Dia tak menyalahkan sesiapa. Itu memang dia tahu lumrah hidup mesti diuji oleh Allah SWT. Tak ada siapa punya yang lepas daripada ujian Allah SWT. Apa dapat? Kalau dia sabar, Allah nak bagi apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Allah selawat. Selawat pada Nabi, bukan pada orang yang kena ujian tu. Pada Nabi. Tapi pahalanya untuk orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Dapat selawat dari Allah. Allah selawat pahalanya untuk dia. Kalau Allah ada selawat untuk kita pahalanya, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Itu tindakan selawat dari Allah Ta'ala tu. Dia nak hapuskan dosa-dosa kita. Dan juga diberi rahmat. Dah selawat, rahmat betul. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Bila dapat rahmat dari Allah, itu tanda kita layak masuk syurga. Kerana rahmat tu melayakkan kita masuk dalam syurga. Kalau kita boleh masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan pahala ngaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Bukan dengan pahala kita sembahyang subuh terik. Dan sebagainya. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Without rahmat, don't dream of entering paradise. Tak kira lah kamu sebanyak hayat kamu beribadah ke. Tak layak masuk syurga lagi. Kalau Allah tak bagi rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu sentiasa dapat hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Itu fadilat bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang sabar tadi. Banyak dapat. Yang pertama dapat pahala sabar. Pahala sabar tu tak terhingga banyaknya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar tu tak dapat dikirakan. Tak tahu banyak mana. Allah hanya tahu. Selain daripada dapat pahala sabar, Allah selawat untuk kita. Jadi kalau kita hendak Allah selawat pahala untuk kita dulu selawat. Banyak kita selawat. Karena bila kita selawat sekali, Allah balas berapa kali? 10 kali. Jadi banyak-banyak kita selawat. Nak balik lah. Entah kamu berdoa tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau 100 kali, kali 10. Allah balas balik selawat kita tu. Dan dapat rahmat tu. Allah janji untuk mendapat rahmat.
Itu ujian-ujian, kegunaan ujian dari Allah SWT untuk kita. Jadi jangan risaulah, kerana semua akan diuji. Bila berlaku bencana alam, semua akan terlibat, semua akan kena. Kalau banjir, semua orang kena. Bukan orang beriman saja kena, orang tak beriman pun kena juga. Berlaku gempa bumi, semua orang kena. Cuma soalnya tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita mahu beriman dan beramal soleh yang diuji oleh Allah Ta'ala, daripada kita kufur dan maksiat yang juga diuji oleh Allah Ta'ala? Pilih mana tak? Kita hendak diuji dalam keadaan beriman dan beramal soleh, atau kita diuji dalam keadaan kufur dan maksiat? Pilih. Kalau kita diuji dalam keadaan beriman dan beramal soleh, itu tanda Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi rahmat, Allah nak bagi apa? Petunjuk. Itu kalau diuji dalam keadaan beriman dan soleh. Atau kita dalam kufur dan maksiat diuji Allah juga. Itu tanda dia rugi dunia dan rugi di akhirat. Di dunia dia rugi, diuji oleh Allah dengan penyakit, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tapi dia kufur, diingkar dengan Allah. Itu dia rugi dunia dan akhirat. Khosrat dunia wal akhirah. Rugi hidup dalam dunia dan rugi hidup dalam akhirat. Kita tak nak rugi. Kawan-kawannya kita nak balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidup ni semua orang diuji. Bukan orang beriman saja, orang tak beriman pun diuji oleh Allah Taala. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Kita baca aja. Bukannya ngajar pun. Yang cakap ni baca aja. Kita baca sama-sama. Tajuknya tak ada. Kita baru mula menceritakan tajuk yang baru minggu sudah. Perihal nikah kahwin. Tajuknya nikah kahwin. Separuh dah kita baca. Kita sampai kepada satu perkataan atau satu kenyataan daripada Ibnu Abbas. Kalau kitab saya ini muka surat 319. 319. Perempuan dan tuan saya tak tahu. Baca tarik-tarik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda atau berkata, Rasul baru bersabda. Kalau manusia biasa mencari Ibnu Abbas tu, Abdullah bin Abbas tu berkata. Jumpa tak yang saya nak baca ni? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebenarnya bukan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua mereka. Apa kata Ibn Abbas? Gelarannya Ibn Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah ni sepupu Nabi, Abbas ni pak saudara Nabi. Jadi kedua-duanya mudah-mudahan Allah redha dengan kedua-duanya. Sebab kita radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kerana Mas'ud tu kita tak tahu. Dia yang mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Tapi dua ni tadi, Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua mereka itu. Dengan Abdullah Allah redha, dengan Umar Allah redha, dengan Abdullah Allah redha, dengan Abbas Allah redha. Abbas itu pak saudara Nabi ya. Apa kata dia Ibnu Abbas tadi? Telah berkata, tiada akan menghalang seseorang dari berkahwin. Tak ada apa halangan nak kahwin tu. Kecuali lemah syahwat. Kalau tak boleh, tak adalah. Terhalang dia. Tak boleh nak menunaikan kewajipan dia sebagai suami. Itu tak adalah. Lemah syahwat. Itu tak jadilah kahwin ya. Kecuali dengan lemah syahwat ataupun sifat durjana. Dia kira nak menganiayai perempuan saja. Itu patut tak usah kahwin ya. Pada pendapatku, pendapat pengarang ni, Syekh Abdullah Al-Haddad, pada pendapatku katanya bahawasanya nikah kahwin itu akan menghambat was-was syaitan. Kahwin itu mendatangkan was-was dari syaitan. Kerana was-was itu dari syaitan. Buat keedah, ikut keedah, tak ikut keedah, itu was-was. Betul ke tak betul? Tak betul, betul ke tak betul? Itu dari syaitan semua tu. Bila was-was, banyak.
Ya. Tengah mandi was-was. Tengah ambil uduk was-was. Tengah mandi hadas was-was. Tengah takbir tu ihram was-was. Allahu Akbar, udah betul. Betul ke tak? Allahu Akbar. Siapa yang kata-kata kali tu? Tak habis-habis tu namanya was-was. Ini betul ya. Bila orang kahwin ni datang was-was dari syaitan. Ya, bahawasanya nikah kahwin itu akan menghambat was-was syaitan mengenai nafsu perempuan dari dalam dada. Ya. Daripada dalam dada perempuan itu. Bahaya was-was ini adalah besar. Was-was ini datang dari syaitan. Besar lah bahayanya. Ya. Macam berlaku was-was ya. Itu yang berpuluh-puluh kali takbiratul ihram itu tak selesai. Allahu Akbar, tarik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Tak selesai. Kerana was-was itu. Sebab kita sebelum sembahyang tu patutnya kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu nama satu syaitan namanya was-was. Ya? Yang was-waskan manusia. Bahawa was-was ini adalah besar pengaruhnya sehingga ada kalanya dihambat oleh was-was itu ketika berdiri di dalam sembahyang. Dah saya khabar tadi ya. Ketika takbiratul ihram ngambil itu macam-macam ada was-wasnya. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Itu kerana bismillah dia pun 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu was-was. Nah, padahal patutnya kita mesti yakin dengan ilmu kita. Sebut betul-betul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bawa lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mil ya, jangan milah. Milah nama orang. Nah, tapi orang bawa tu Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillah jadinya. Nama orang tu. Dia nak Bismillah. Ada satu berdalam tu. Nah, itu bahaya was-was tu. Bahaya was-was ini adalah besar. Pengaruhnya sehingga ada kalanya hadapan Allah Ta'ala masa kita berdiri ada kalanya dihambat oleh was-was itu ketika berdiri dalam sembahyang di hadapan Allah Ta'ala, berdiri di hadapan Allah Ta'ala, masa itu datang was-was itu. Ataupun ketika ia sedang membaca kitabullah, baca Quran. Betul ke tak betul? Ada dengung atau tak dengung? Was-was saja. Ada panjang ke pendek? Baca Quran ni kita tahu mesti ikut hukumnya. Allah perintahkan warattil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Kerana dia ada hukum. Ada mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Ya? Apa? Mak arli sukun. Ada qala-qala, ada wajibul gunnah. Nah, ya. Apa? Ada waqaf, ada wasal. Ini ikut betul. Dengan langgar aja. Tapi yang was-was tu udah ada langgar aja. Ragu-ragu betul ke tidak, betul ke tidak. Dan sebagainya. Itu bila baca kitab Allah. Yakni Al-Quran ataupun ketika sedang rancak berzikir. Berzikir pun rancak je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa tu datang was-was. La ilaha illallah, betul ke berzikir ni dia. Ataupun diteringat lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi minyak ke nasi putih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ingat roti canai je pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Roti canai boleh tahan, jangan biskut kering je pun. Zikir. Patutnya zikir tu dengan mengingati Allah. Itu zikir. Sebut la ilaha illallah tu kita menafikan yang lain tu semua bukan Allah. Itu namanya nafi ya, menolak. Gunung bukan Allah, matahari bukan Allah, bintang bukan Allah, gajah bukan Allah, lembu bukan Allah. Allah itu hanya Tuhan, itu hanya Allah saja. Yang lain itu semua bukan Tuhan. Itu ada nafi, ada isbat. Lain itu la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu namanya nafi, menolak, tak terima. Illallah, melainkan Allah. Yang kita terima hanya Allah saja. La ilaha illallah.
Tapi masa itulah banyak kita apa fikiran ke lain. Tak ada tumpukan perhatian betul kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam semayang. Tengah semayang nampak Sharifah Aini. Tengah semayang nampak Siti Nurhaliza. Tengah semayang nampak Marilyn Monroe. Tengah semayang nampak Michael Jackson. Ada tengah semayang nampak David Beckham. Tengah semayang nampak apa? Teori Henry dan sebagainya. Tengah semayang nampak Lee Chong Wei. Tengah semayang nampak Li Zijia dan sebagainya. Kerana tak ada perhatian langsung. Di tengah berdiri ya. Itu was-was. Ataupun ketika ia sedang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, ataupun ketika sedang rancang berzikir, maka menjadilah ia sebagai seorang yang kurang ajar kepada Allah Taala. Dah pengajar kepada Allah Taala. Sedangkan zikir itu untuk mengingati Allah. Untuk mengingati Allah, untuk menyatakan diri kita tu hamba Allah. Bila sebut la ilaha illallah tu kita menyatakan tidak ada yang lain daripada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang aku takut yang selain daripada Allah Taala. Tak ada aku nak tunduk dan patuh selain melainkan Allah Taala saja. Itu bila itu tuntutan kalimah syahadah ya. Bila sebut je la ilaha illallah tu kita mengaku tidak ada yang aku nak takut hanya kepada Allah Taala saja. Tak ada siapa aku nak taat hanya kepada Allah Taala saja. Itu implikasi ataupun tuntutan kalimah syahadah. Tapi ini tak ada. Lupa, ingat yang lain aja. Ingat kata royan ada kita, manggil logo kita, dan sebagainya. Nak harta aja. Tokak elok kita, calon orang, tokak aku ni. Jangan ingat itu benda semua ya. Begitu juga kahwin mendatangkan masalah-masalah. Karena dia banyak ingat yang lain, banyak kan ingatkan masalah-masalah dalam perkahwinan. Ya. Orang yang tak ingatkan Allah tu sepertinya orang yang kurang ajar dengan Allah Taala, kurang adab dengan Allah Taala. Kemudian kahwin itu akan mengekang mata dari melihat orang yang haram. Itu guna kahwin tu supaya mata dia tak ada liur. Tengok perempuan-perempuan yang ajnabi. Orang perempuan begitu juga tengok lelaki-lelaki yang ajnabi dengan dia. Itu yang pakai tentu halal tu. Pakai t-shirt depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Pasal nak menarik perhatian lelaki. Bila kahwin, dia tak ada lagi liur apa namanya perbuatannya. Tak ada lagi membuat perbuatannya boleh menarik perhatian lelaki. Begitu juga lelaki. Tak ada matanya liur je tengok kiri kanan kata bawah, tengok orang perempuan saja. Tak ya. Itu mengekang mata dari melihat yang haram. Serta memelihara kemaluan dari melakukan perkara yang dilarang. Kemaluan tu kena jaga. Itu tanda orang beriman tu. Beruntunglah orang yang beriman tu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kata Allah dalam Quran dan surah Al-Mu'minun ya. Beruntunglah orang yang beriman itu yang mereka khusyuk dalam sembahyangnya, dan beruntung juga mereka-mereka yang menghindarkan dirinya daripada berkata yang sia-sia. Kalau benda sia-sia tak cakap, tak ada faedah dunia dan akhiratnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang memelihara kemaluan mereka. Untung tu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka dan juga terhadap hamba-hamba mereka. Yang itu tidaklah salah. Fa innahum ghairu malumin, itu bukan satu benda yang salah. Itu orang beriman ya. Untunglah kalau jenis-jenis itu. Tanda-tanda beriman tu, dia sembahyang khusyuk. Kedua, dia mengeluarkan zakat. Kemudian dia memelihara kemaluan dia. Apa dapat? Ulaika humul warisuna alladzina yarisunal firdaus. Hujung ayat tadi ya. Itulah mereka-mereka yang diwariskan bagi mereka syurga Firdaus.
Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Orang yang beruntung tadi itu Allah khabar dalam surah Al-Mu'minun. Ataupun ketika sedang rancak berzikir, maka menjadilah ia sebagai orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kahwin itu akan mengekang mata dari melihat yang haram, serta memelihara kemaluan dari melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kemaluan terjaga. Jangan berzina. Berzina itu bukan dilarang begitu aja. Dekat dengan zina betul boleh. Kata Allah apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir dengan zina. Dekat betul boleh. Kerana ia adalah satu jalan yang perbuatan yang keji. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, satu perbuatan yang sangat keji. Wasa asabila, dan jalan yang sangat jahat. Untuk orang zina. Itu zina. Hampir itu benar. Tidak menutup aurat, atau hampir dengan zina itu. Berdua-duaan dengan lelaki. Bagi orang perempuan yang perempuan yang agrandi, berdua-duaan dengan lelaki di tempat-tempat yang suci. Itu hampir dengan zina itu. Dan sebagainya. Mesti kita pelihara daripada zina. Jadi kahwin tu dapat menegahkan seorang itu daripada bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Itu guna kahwin tu. Tak ada nengok benda yang haram ya. Serta memelihara kemaluan dari melakukan perkara yang dilarang. Mengenai hal ini terdapat berbagai-bagai riwayat. Ada beberapa cerita yang menunjukkan kelebihan berkahwin. Kelebihan ayat Quran ada, kita baca dulu ya. Tapi hadis banyak. Apa kata Nabi? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Ataupun dalam surah lain kita, nikah itu sunnah aku. Barang siapa benci dengan sunnah aku, falaysa minni. Ada lain kata dia bukan dari golongan aku. Ya. Dan ini siapa benci dengan sunnah aku, maka dia benci dengan aku. Man raghiba an sunnati faqad raghiba anni, kata Nabi ya. Itu galakan-galakan untuk mereka-mereka supaya menikah. Bila menikah tak adalah kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Berdapat berbagai-bagai riwayat yang menunjukkan kelebihan berkahwin. Sebab itu orang nak jadi imam pun dia orang yang ada isteri. Kalau di Solo aja tak boleh. Duda tak boleh. Tahu siapa Duda? Duda boleh jadi imam tak? Tahu Duda? Dia seorang aja. Tak boleh jadi imam. Bukan tak boleh, tak digalakkan. Biar dia ada isteri. Kerana dia, kalau dia ada isteri, dia jadi imam dapat 70 kali ganda pahala daripada dia solo. Kalau dia seorang aja. Dia nak 70 kali ganda kan, nak dapat satu je. Kita nak 70 kali ganda lah, sebab tu suruh kahwin ya. Itu kelebihan berkahwin. Dan juga ancaman terhadap ada 4 isteri, 280. ya? 4 isteri, 280. Tak ada, 70 juga. 4 isteri 70 juga ya. Bukan kali 4 tak ada ya. Yang meninggalkan berkahwin, larangannya atau ancaman bagi mereka yang tak nak kahwin. Orang yang tak nak kahwin tu seolah-olah dia benci dengan sunnah Nabi. Bila benci dengan sunnah Nabi, dia benci dengan Nabi. Itu larangannya. Semuanya dipetik dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalil-dalilnya sudah menjadi pengetahuan umum kepada orang ramai. Dalil itu dah semua orang dah tahu. Terutama sekali orang-orang yang berilmu pengetahuan, dia tahu kan. Firman Allah Taala, apa kata Allah? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkahum innallaha khabirum bima yasnaun.
Surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman itu supaya mereka memelihara penglihatan mereka. Jaga pandangan tu. Jangan beliau je kata tu tengok orang perempuan. Orang perempuan begitu juga jangan liau je kata tu tengok lelaki apa saja. Jaga pandangan tu. Supaya mereka memelihara penglihatan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jaga. Benda-benda yang memalukan itu jangan jatuh ke martabat dia. Kerana yang demikian itu lebih baik untuk mereka. Wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan itu. Zalika azka lahum, itulah yang lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Apa yang kita buat semua Allah tahu. Karena selain daripada Allah ada malaikat ngikut kita ke mana pergi. Ada tak malaikat? Kiri kanan kita nak ada tak ada? Ada ke tak ada malaikat? Siapa malaikatnya? Kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin, kata Allah. Sentiasa di sisi kamu ada 2 orang malaikat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa saja yang kamu lakukan. Everything you do is within their knowledge. Semua dia tahu. Kamu melakukan kejahatan dia nampak. Dia catat. Seorang tu mulia, kiraman tu yang maha mulia, yang paling mulia. Katibin tu yang mencatat. Esok di akhirat besok akan ditunjukkan. Whatever you did in this world will be exhibited in the other world. Apa yang kamu buat dalam dunia ini akan ditunjukkan di akhirat besok. Tak ada satu yang akan ketinggalan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Selalu kita baca dalam ayat. Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, yang baik itu walaupun sikit kebaikan itu buat, nanti akan kita perlihatkan, akan diperlihatkan Allah perbuatan baik itu dan diberi balasan yang setimpal. Tapi orang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, sikit aja. Zarah tu partikel yang paling sikit, yang paling unik, yang paling apa? Kalau terjemahan kita baca terjemahan tu semut tak betul. Semut tu bukan kecil sekali. Ada lagi yang lebih kecil dari semut, dipanggil zarah dalam Islam. Namanya zarah. Tak boleh belah 2 lagi dah. Tak boleh dipecah-pecahkan. Semut ada bahagian dah. Semut ada dah bahagian-bahagiannya. Ada kepala dah, ada tengkuk dah, ada bulu dah, ada kaki dah, banyak kepalanya. Jadi semut tu terjemahan yang tak tepat. Tapi oleh kerana zaman mereka menulis kitab tu, yang paling kecil binatang yang mereka tahu ialah semut. Terjemah kepada semut. Tapi sebenarnya semut tu masih lebih besar dibanding dengan zarah. Zarah. Faman ya'mal misqala zarrah khairan yarah. Barang siapa membuat satu kebajikan walaupun sebesar zarah, akan dapat diperlihatkannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan itu juga orang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkannya. Yang dicatat oleh kiraman katibin. 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman yang mulia, katibin yang mencatat. Everything will be noted. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Alright. Jadi tengok maknanya yang resmi. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman itu supaya mereka memelihara penglihatan mereka dan menjaga kemaluan mereka, kerana yang demikian itu lebih bersih, lebih baik, lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Apa saja kita buat semua Allah tahu. Tak ada satu yang keluar dari pengetahuan Allah Ta'ala. Allah tak pernah lepas pandang. Tak pernah tak nampak. Sentiasa nampak aja. Itu. Jadi kena tahu mereka itu. Kemudian sabda Nabi Ibrahim. An-nazaru sahmun masmumu min sihama iblis.
Artinya pandangan mata itu adalah anak panah yang beracun daripada anak panah, daripada panah iblis. Jadi mata tu macam panah iblis. Tu jangan tengok. Jangan tengok benda-benda maksiat, jangan tengok perempuan-perempuan yang halat, jangan tengok perempuan-perempuan yang boleh kahwin dengan kita, ajnabi. Jangan saja tengok. Tapi ada masa-masanya diharuskan, bukan semua salah ya. Ada masa-masanya diharuskan, bukan semua tengok perempuan itu salah dah. Cuma masa itu ada yang diharuskan, ada yang harus bukan semuanya haram. Ketika jadi saksi kena tengok. Ketika nak minang kena tengok. Lagi apa? Ketika jual beli kena tengok. Takkanlah kita nak beli tu bak boleh tu sekati tu boleh. Betul ke? Kena tengok dia. Supaya kita jadi saksi, supaya kita nampak dia. Kita jadi saksi. Begitu juga perkara-perkara lain telah majlis ilmu macam ni tak apa. Yang tak boleh tu saja tengok tak boleh. Kalau tengah ngaji percakapan ni tak kira lantak lah, tak apa. Ngajuk ismam pun tak apa. Tahu ismam? Juihkan pipi waktu dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Moncong ke pipi waktu. Tengah ngaji tak apa. Tengok pipi saya pun tak apa. Tapi kalau lepas itu di kedai ni tu buat ismam, aku nak tengok nak pipi kamu. Itu haram pokoknya. Kalau tengah ngaji ni tak apa. Ini kena faham situasi itu ya. Itu begitu. An-nazaru, pandangan itu adalah anak panah kepada anak-anak panah setan. Itu siapa ngabur tu? Nabi ngabur kita ya. Itu nengok aja. Bila nengok datang keinginan. Bila datang keinginan kita merancang untuk melaksanakan keinginan itu. Itu bahaya tu. Pandangan mata itu adalah anak panah yang beracun dari panah-panah iblis, panah setan. Sesudah berkahwin orang yang sabar dalam mempergauli istrinya, sabar dengan baik, menjalankan hak dan tugas yang wajib terhadap istrinya. Isteri itu ada hak terhadap suami. Dia kena jalankan tugas tu. Kena buat dengan cara baik. Dan mengeluarkan nafkah ke atas isteri dan anak-anak. Anak-anak akan menyebabkan dia mendapat pahala yang besar. Itu sebab kita nak bersedekah. Nombor satu boleh sabar, kerabat dulu. Wazil qurba, sahabat dulu. Lepas qurba wal yatama, baru anak yatim. Anak yatim pun tengok dulu. Kalau anak yatim kaya tak disuruh kita bersedekah pun dia bukan asnaf pun ya. Tapi kalau dia anak yatim lagi tak ada ibu bapa, tak ada pendapatan, miskin, dia dulu ya, anak yatim dulu. Jangan diabaikan anak yatim. Siapa yang mengabaikan anak yatim itu dikira sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa yang dikatakan pendusta agama? Yaitu mereka-mereka yang mengabaikan anak yatim. Dibiarkan anak yatim itu menderita, dibiarkan anak yatim itu kelaparan, dibiarkan anak yatim itu mengayau-ayau dan itu orang yang biar tu pendusta agama tu. Jadi kena ada. Sebab ada riwayat, ada cerita, ada tuan guru ngajar. Malam ni dia ngajar ayat tu. Dia ngajar al-ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim dan seterusnya sampai habis. Minggu depan dia ngajar itu juga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Minggu kedua lepas ketiga lepas itu dia ngajar itu juga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang keempat macam itu juga. Lama-lama murid dah tak tahan. Ustaz, yang itu udah kata. Belum kata Ustaz dah. Udah muka sudah ada, saya dengar ni. Belum kata. Komen dengar aja tapi tak melaksanakan. Itu anak-anak yatim yang terbiar tu apa tadi? Maknanya kau tak laksanakan.
Di kampung kamu tu banyak ada anak yatim yang terbiar sana sini kan. Tengok betul banyak. Lepas itu baru ditubuhkan mereka jawatan kuasa untuk menjaga kebajikan anak-anak yatim. Lepas itu baru Tok Guru tubah. Tadi lagi ngajar ara'aital ladzi yukadzib bid-din. Itu guru-guru dululah. Bukan tu guru sekarang ni. Guru sekarang ni letak lah pergi apa. Dia nyampaikan je. Orang terima ke tak terima itu terpulang pada komen. Tapi itu tu guru yang betul perhatian terhadap pengajian dia. Itu cerita dulu tu. Memang berlaku tu. Jadi kena jaga betul-betul. Jadi hak-hak isteri tu kena jaga. Kita kepada isteri kena bagi dia apa? Yang pertama makan minum yang cukup. Yang kedua pakaian yang untuk aurat yang cukup. Yang ketiga tempat rumah tinggal yang selamat. Itu wajib tu. Bagi dia itu nafkah yang wajib kita bagi kepada isteri kita. Makan minum, pakaian dan tempat tinggal yang selamat. Itu wajib bagi suami. Isteri pula dia buat 4 perkara je. Kalau dia boleh buat 4 perkara ni, pilihlah pintu-pintu mana syurga yang dia nak masuk. Yang pertama dia sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang wajib, tak tinggal. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Ini hadis ni tau. Puasa di bulan Ramadan. Yang tinggal. Yang ketiga taat 100% kepada suaminya. Taat 100%, bukan 99.999%. Tak cukup lagi. Mesti 100%. Selagi tidak melanggar syariat. Selagi arahannya tidak melanggar syariat. Yang ketiga. Yang keempat, menjaga maruahnya, kehormatannya dan juga harta suaminya ketika suaminya tak ada bersama dengan dia. Kalau dia boleh buat 4 ni, apa kata Nabi? Pilihlah mana-mana pintu syurga yang kamu hendak melaluinya di akhirat nanti. Ini kita boleh dapat hadirin dalam kitab namanya Muhimmah. Muhimmah sini ada baca tak? Ada kan? Di situ ada. Pilihlah ya. Jadi isteri tu dia tak ada banyak tugasnya, 4 aja. Pilihlah mana-mana kamu hendak. Pintu mana? Nak masuk syurga mana? Nak masuk syurga Firdaus wajib basuh kain. Dia tak wajib memasak tau. Isteri tak wajib masak. Dengar suami-suami ni. Isteri tak wajib masak. Malahan isteri tak wajib menyusukan anak pun tak wajib. Menyusukan anak pun tak wajib. Itu sebab zaman Rasulullah dan zaman sebelum Rasulullah tu, mereka ada ibu susu. Rasulullah sendiri ada ibu susu dia. Bukan wajib bagi Aminah. Tapi kalau nak pahala sunat, buatlah benda-benda itu. Dia membasuh kain sekali, cuci kain itu sekali gosok, dapat pahala subhanallah. Ndak ke tak ndak wahai isteri-isteri. Sekali lagi. Sekali gosok dapat pahala subhanallah. Ndak ke tak ndak? One more time. Ndak ke tak ndak? Buatlah. Subhanallah tu sekali sebut je, pahalanya meliputi langit dan bumi. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau roh bayang aja. Dan kalau peluhnya keluar kerana dia memasak nasi untuk suaminya, kerana panas, peluh, maka peluh itulah akan jadi pemadam api neraka yang akan membakar dia. Api menjadi pemadam kepada api neraka. Hendak ke tak nak? Kalau hendak, buat. Itu dapat pahala sunat. Tapi tak wajib. Masak tak wajib. Tapi kalau dia buat, pahalanya lebih. Besar mana pahalanya. Jadi maknanya isteri-isteri ni senang nak masuk syurga. Berbanding dengan suami. Suami kena berdakwah. Kena berjihad. Kena cari rezeki. Kena seru kebaikan dan mencegah kemungkaran suami ya. Alright. Itu cara kita nak menangani atau nak membahagiakan rumah tangga kita, nak mengamankan rumah tangga kita ya. Lagi apa? Sesudah berkahwin orang yang sabar dalam
mempergauli isterinya dengan baik. Yang bergaul dengan isteri juga baik-baik, cakap lemah lembut, bergurau senda tak apa, dengan isteri tak apa. Walaupun dalam kitab tasawuf dilarang kita ni sengaja suka bergurau-gurau, tapi dengan isteri memang disuruh supaya bermanja-manjaan dengan isteri. Yang anak-anak perempuan banyaklah kita bergaul, banyaklah kita bergurau senda dengan mereka. Nabi sentiasa bergurau senda dengan isteri-isteri dia. Menjalankan hak dan tugas yang wajib terhadap isterinya dan mengeluarkan nafkah. Nafkah itu saya katakan tiga benda tadi, iaitu makan minum, pakaian dan tempat tinggal yang selamat. Itu wajib bagi suami. Atas isteri dan anak-anak akan menyebabkan dia mendapat pahala besar, pahala yang besar. Di antara sebab-sebabnya ialah apa? Di antara sebab-sebabnya ialah pahala mendapat anak-anak yang soleh. Supaya dapat anak yang soleh. Anak yang soleh itu aset yang besar bagi dia, kerana dah habis amalannya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Bila mati anak Adam, putus segala amalnya kecuali 3. Sumber pahala tak ada. Pahala semayang tak ada, dah mati bila semayang. Pahala puasa tak ada, pahala zikir tak ada, pahala baca Quran tak ada, pahala azan tak ada, apa tak ada, kecuali 3 je. Yang pertama sedekah jariah, illa min sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah, itu banyak sedekah. Tempat yang panjang gunanya sedekah itu. Di Kota Raja ni sedekah lah. Selagi ada Kota Raja ni berfungsi lagi, itu pahala mengalir kepada kita. Walaupun kita dah padam, kita dah tak ada, mengalir pahala tu. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Itu sebab saya suka mengajar. Mana pergi mengajar? Mudah-mudahan apa yang saya ajar tu diamalkan oleh murid-murid yang mendengar. Saya dah padam, udah dalam kubur, tapi pahala masih mengalir dalam kubur tu. Kalau mengajar ilmu yang memberi manfaat, ilmu tu juga ilmu yang memberi manfaat. Dia ada tanda-tandanya. Sudah habis dah kitab kita baca tu. Hidayatul salikin dah ada tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat tu ada situ, ya. Awalidin solehan ya'du'ulah, atau anak-anak soleh yang sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Anak-anak kita biar soleh. Anak-anak ini tuan-tuan dan perempuan bukan penghormatan, bukan tanda kehebatan, bukan tanda dia tanda penghormatan, tak ada. Anak-anak itu adalah amanah dari Allah SWT. Kena didik anak-anak itu supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Bila dah besar dia mendoakan untuk kita, dia semayang doakan untuk kita. Itulah yang pahala mengalir kepada kita, kalau anak tu mendoakan untuk kita. Awalidin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Lepas semayang dia doa, Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku semasa aku kecil dulu. Itu doa tu. Pahala mengalir walaupun kita dah padam, kalau dapat anak yang soleh. Artinya kalau anak tu semayang tak tahu macam mana jadi anak yang soleh. Sebab itu beranak tu amanah, kena didik anak tu supaya mereka menjadi anak yang soleh. Didik anak tu macam mana? Nak dapat anak yang soleh macam mana? Mencari jodoh lagi, masa mencari jodoh tu. Dalam Islam ada di kalangan kita mencari jodoh tu. Cari 4 perkara. Sama ada mencari isteri atau isteri nak menerima suami dia. Ada 4 perkara ni. Yang pertama, cari yang cantik. Isteri biar cantik, suami pun biar cantik. Tapi orang Melayu ni cantik belakang lah, ya. Li jamaliha, kalau isteri, untuk kerana kecantikan dia. Yang kedua, kerana hartanya. Lima liha, kerana harta dia. Cari yang ada harta, senang bagi kita. Jangan cari yang bermanfaat. Yang ketiga, li nasabiha,
Cari keturunannya. Cari keturunan yang baik-baik. Keturunan imam, bagus itu. Keturunan ustaz, bagus itu mudah-mudahan ya. Keturunan pengedar dada, jangan cari jenis itu. Keturunan penzina, jangan. Dan sebagainya. Cari kerana keturunannya. Yang keempat, lidiniha. Cari kerana keagamaannya. Kerana cari isteri, biar cari isteri yang dah sedia. Semayang, tak payah diajar. Dah sedia, nutup aurat, tak payah kita arah-arahkan kira. Senang. Nak cari suami pun begitu juga. Cari suami yang boleh baca Quran, yang boleh ngajar dia Quran dan sebagainya. Itu 4 caranya. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat anak tu menjadi anak yang soleh. Tapi nak didik lah. Kerana kita dapat anak tu, tugas utamanya apa? Apa kata Allah? Anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu daripada api neraka. Kena didik dah kecil lagi. Masa anak tu lahir, diapakan? Diazankan dan diqamatkan. Kemudian bagi nama yang baik-baik. Lepas tu dah bagi nama yang baik-baik apa? Masa mendodakan tu, biar dia dikenalkan Allah tu kepada dia. Sebab tu kalau mendodakan anak tu, sebut nama Allah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia mendodakan anak. Ya. Jangan duduk anak tu dengan lagu yang bukan aja. That's the way I like it. Itu jadi betul berahak tu. Itu masa dia kecil-kecil lagi. Dan kecil lagi tu biar dia buat yang baik itu kita puji dia. Jadi masa kecil lagi, masa mendoda itu kita perkenalkan Tuhan kepada dia. Perkenalkan Nabi Muhammad kepada dia. Kemudian sudah cukup 7 tahun apa baik? Suruh dia semayang. Bila dah cukup 7 tahun tu, suruh anak semayang. Mudah-mudahan anak tu akan menjadi anak-anak yang soleh. Bila dia biasa semayang, tak ada masalah ya. Kan itu perintah Nabi tu. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Wa atribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka yang meninggalkan sembahyang setelah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainal madaji, dan pisahkan mereka di antara tempat tidur mereka. Itu dia. Itu cara kita mendidik anak supaya anak itu menjadi anak soleh. Mudah-mudahan anak itu menjadi anak soleh. Sekarang ni kerana kita abaikan tugas kita sebagai pendidik kepada anak-anak, anak-anak gagal menjadi anak yang soleh. Anak-anak dah besar tak tahu sembahyang lagi. Tak tahu baca Quran pada. Alif besar bertanya tak kenal lagi. Tak usah kenal sembahyang, baca Quran tak erti. Kalau tak erti baca Quran, macam mana nak sembahyang? Macam mana nak mendoakan ibu bapa dia? Sembahyang tak erti. Itu gejala atau perkara-perkara yang berlaku pada hari ini ya. Alright. Kemudian dalam memelihara anak-anak dan menguruskan segala keperluan hidup mereka, terutama sekali anak-anak perempuan. Anak perempuan ni special sikit ya. Akan menghasilkan tasadduqat bihi ala miskin wa dinaru anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Artinya ke Melayu apa? Dinar tu duit lah ya. Dinar, duit emas. Uang yang anda belanjakan fi sabilillah, di jalan Allah. Dan uang yang anda berikan untuk memerdekakan seorang hamba, dan uang yang anda bersedekah kepada orang miskin, dan uang yang anda keluarkan untuk perbelanjaan anak isteri anda
yang paling banyak menghasilkan pahala ialah wang yang anda keluarkan untuk perbelanjaan anak isteri. Dibanding dengan yang mula-mula tadi, kamu gunakan duit itu di jalan Allah, itu pun besar pahala tau. RM1 kita bagi jalan Allah, Allah balas balik 700 kali ganda. Itu Allah janji dalam Quran tu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 161. Bandingkan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Semua berapa? 1 kali 7 berapa? 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu selemah-lemah balasan dari Allah. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah itu perbendaharaannya amat luas. Lagi Allah Maha mengetahui. Ya. Itu bandingkan mereka menafkahkan jalan Allah ini ke bawah tu. Digunakan duit tu untuk di jalan Allah. Kalau saya besar pahala tu. Kemudian lagi apa gunanya? Dia belanja kepada jalan Allah. Fi sabilillah. Dan wang yang kami belanjakan untuk memberikan untuk memerdekakan seorang hamba. Besar ke pahala tu. Sebab itu dalam Islam ni tak ada lagi hamba. Tak ada slavery dalam Islam. Padahal hukumnya masih ada. Auma malakat aimanuhum ada. Tapi tak ada lagi hamba ni. Sebab hukumnya ada. Kalau seorang bersubuh dengan isterinya bulan Ramadan sampai batal puasanya, denda apa? Dendanya apa? Dia kena bebaskan seorang hamba. Atau tak ada hamba, baru dia boleh buat pilihan yang kedua, iaitu puasa 2 bulan betul-betul. Jadi maknanya denda pahala yang besar tu untuk membebaskan hamba. Masing-masing berebut pahala itu. Siapa ada hamba bebaskan, siapa ada hamba bebaskan. Akhir ini langsung tak ada hamba dalam keluarga Islam. Karena sistem Islam itu menghapuskan perhambaan. Sedangkan orang kafir perhambaan masih ada walaupun berperang. USA itu berperang antara utara dengan selatan tu. Utara itu diketuai oleh Abraham Lincoln. Di selatan tu sekarang diketuai oleh General Custer. Berperang karena isu pembebasan hamba. Sampai menang Abraham Lincoln. Tapi hamba masih ada sampai sekarang ni, ada lagi ya. Kerana tak ikut cara Islam. Ini betul ke? Jadi membebaskan hamba itu adalah satu pahala yang besar. Tadi perjuangan satu besar pahala tu. Dan wang yang anda bersedekah kepada orang miskin, itu besar pahala tu. Dan wang yang anda keluarkan untuk perbelanjaan anak isteri, itu banding tadi ya. Dibandingkan membebaskan hamba, dibandingkan sedekah kepada kepada fakir miskin, dibandingkan dengan sedekah di jalan Allah, dan dibandingkan dengan belanja untuk anak isteri ya. Yang paling banyak menghasilkan pahala ialah perbelanjaan untuk anak dan isteri ya. Ialah wang yang anda keluarkan untuk perbelanjaan anak dan isteri. Itu paling. Dia lebih besar daripada pahala jihad, lebih besar daripada pahala fi sabilillah, lebih besar daripada pahala memerdekakan hamba, lebih besar daripada pahala fakir miskin. Kemudian apa kata Nabi lagi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ata'at nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjatika fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimuka fahuwa laka sadaqah." Cakap Melayunya, apa yang anda belanjakan untuk makanan dirimu adalah sedekah. Kamu beli belanja untuk makan sendiri, sedekah tu. Macam saya bagi tadi, minum di kedai kopi Yuk. Tahu mana kedai kopi Yuk? Ya Allah, orang Kota Raja kita tahu mana kedai kopi Yuk. Sana ada bawah tu, seorang je. Tak ada siapa nak kawan dengan saya.
Itu sedekah lah tu. Dia belanja untuk diri saya. Ya. Saya pagi tadi ngajar di Batu Limau tau. Jadi kena minum sini lah. Takkan nak balik ke kampung nak minum. Jadi minum kedai tu. Nama kedainya kedai kopi Yuk bawah ni tau. Itu sedekah tu, saya sedekah untuk diri saya lah. Adalah sedekah. Dan apa yang anda belanjakan untuk makanan anak-anak anda, anak-anak kita ya, adalah sedekah. Dan apa yang anda belanjakan untuk makanan isterimu adalah sedekah. Dan apa yang anda belanjakan untuk makanan khadammu adalah sedekah. Semua itu jadi sedekah. Dapat pahala sedekah. Saya makan sendiri itu dapat pahala sedekah. Saya bagi kepada isteri saya dapat pahala sedekah. Bagi kepada anak-anak dapat pahala sedekah. Bagi kepada hamba pun dapat pahala sedekah. Jadi artinya bagi aja untuk siapa-siapa pun dapat pahala. Termasuk diri sendiri dapat pahala sedekah ya. Lagi sabda Nabi last kali untuk pagi ni. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Saya dah bacakan hadis ini ni. Tapi dia punya teks tu lain lah. Saya punya yang saya hafal apa? Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Itu yang saya hafal. Tapi ini lain. Tak apalah. Hadis ni sebab selalu sebut apa? Au kama qol. Apa kata au kama qol? Dengan lain-lain perkataan. Jadi bukan salah kan? Yang saya hafal itu tak salah, yang ini pun tak salah. Pilih mana dah. Ya, maksudnya sama. Apa artinya cakap Melayunya? Jariah. Apa arti sedekah jariah? Sedekah yang berpanjangan gunanya. Banyak gunanya. Macam kata raja ni, banyak gunanya. Dikira jariah tu. Jariah tu mengalir aja. Sentiasa aja. Kegunaannya itu mengalir. Sentiasa dapat pahala tu. Walaupun kita dah tak ada, kita dah padam. Tapi pahala ni masih mengalir pada kita. Kota raja ni ada, begitu juga sekolah-sekolah pondok, begitu juga tempat-tempat tempat-tempat pengajian yang lain ya. Pergi masjid, ke surau, itu namanya sedekah jariah ya. Mengalir aja pahalanya. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, al-ilmi yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tu biar memberi manfaat. Ya, tandanya ada 6. Kita baca dah tamat kita baca tu. Yang pertama, lagi kita pandai, lagi takutkan Allah Ta'ala. Kalau lagi pandai, lagi ego, lagi sombong, lagi takabur, itu bukan ilmu yang bermanfaat ya. Walaupun ilmu agama, walaupun ilmu Quran. Dia ni lagi dia banyak ilmu, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, tanda ilmu bermanfaat tu, ya, dia kurang gemar dia kepada dunia. Dia nak ke akhirat je. Dia kurang kegemaran dia pada dunia. Yang ketiga, dia lebih gemarnya kepada akhirat. Apa saja bab akhirat dia gemar, seronok. Berebut-rebut dia ngejar benda akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan diri dia. Dia kenal kecederaan daripada diri dia. Kita tahu kelemahan orang. Tok Imam macam ni lemahnya. Ustaz macam ni kelemahannya. Tapi diri dia tak tahu. Itu ya, dia hanya tahu kelemahan orang ni. Ini dah dia tahu diri dia. Dia tahu diri dia tu benar tak apa dapat. Dia boleh usaha untuk memperbaiki diri dia. Dia kenal kelemahan dirinya. Dia tahu kekurangan diri dia. Maka dia akan memperbaiki diri dia supaya menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Dia tahu taktik-taktik syaitan supaya kita gagal daripada menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia tahu. Dalam majlis ilmu ni syaitan ada tak? Tuan-tuan dan puan syaitan ada tak dalam majlis ilmu ni? Ada. Dia datang dengan berbagai-bagai cara. Dia bawanya berbagai-bagai senjata. Senjata yang pertama dia bawanya apa? Dia bawanya celak. Syaitan dia bawa celak tau. Celak bu, tang mana? Bu, tang mana? Tang mata, tak betul? Tang mata. Bila kena celak syaitan betul?
Apa macam contoh ada membayar bila kena calak setan, molek ngangguk je. Itu dah kena calak setan. Ada orang betul tak? Tengok kiri kanan. Ada tak yang betul? Nah. Yang kedua, tak berjaya tu. Dia bawa senjata yang kedua. Apa senjatanya? Gincu. Gincu buruh tak mana? Bibir, tak betul. Tak mana? Bibir. Nah, bila kena gincu setan macam, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Itu dah kena gincu setan tu. Yang ketiga, dia bawa apa? Tongkat. Ini mujuh atas kerusi ni. Tak ada berperanan dengan tongkat tu. Kalau bersila, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya siku tu, dia ketuk-ketuknya tengkuk tu ya. Lama-lama tu mula bersila betul selemput, bersila balik sana rasa-rasa nak baris segan pula. Sudahnya dia angkat tangan, minta keluar. Ingat ustaz tu nak pergi tanah lah. Ustaz mengangguk, dia pun keluar. Bila keluar dia ambil motor tu sorong sampai bawah tu bawa ustaz. Balik dia. Berjaya lah setan. Itu dia tahu. Yang kelima tadi ya. Dia tahu tipu daya setan. Dan yang keenam dia kenal perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala ibadah ni. Iaitu kalau ada ujub, ada riak, ada takabur, habis pahala-pahala. Itu 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Ya. Itu dia kenal tu. Kalau ada ilmu yang memberi manfaat tu dan diamalkan ilmu tu, pahalanya mengalir kepada orang yang mengajar. Sebab itu saya ni suka ngajar ni pasal tu lah. Pasal mudah-mudahan ilmu yang saya ajar tu memberi manfaat dan dapat diamalkan. Dapat kita amal bersama. Bila ada orang mengamalkan ilmu yang memberi manfaat tu, orang yang ajar dapat pahala ke tak? Tuan-tuan dapat pahala tak? Dapat pahala. Cuba bayangkan pengarang ni. Berapa ramai yang dapat pahala kerana ilmu yang dia ajar tu memberi manfaat. Pengarang Syekh apa? Abdullah Al-Haddad. Ya? Habib Abdullah Al-Haddad. Banyak kepala dapatnya. Ya. Selagi ada orang baca kita ni, selagi itu pahala mengalir. Begitu juga Imam Ghazali. Dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Berapa puluh ratus ribu manusia yang baca kitab itu. Bayangkan tu, kalau Imam Ghazali macam itu punya pahala, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi banyak pahalanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Awalidin solehan yad'ulah. Betul dapat anak-anak tu pelihara, didik mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ajar mereka macam mana nak sembahyang, ajar mereka macam mana baca Quran, ajar mereka adab-adab terhadap ibu bapa dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan mendoakan kepada kedua ibu bapa mereka. Ya. Saya sebab saya dah tulis wasiat kepada anak-anak saya. Dan dalam WhatsApp lah ya. Kamu mesti buat apa ni. Anak-anak saya semua saya sudah wasiat kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Baik. Akan datang kita baca pahala orang yang kematian anak. Ya, orang yang kematian anak ada pahala. Syaratnya sabar ya. Wa basyiris sabirin. Siapa ada merasa mati anak tu lah. Saya ada merasa mati anak. Saya ni tuan-tuan dan perempuan merasa semua dah mati. Mak bapak dah merasa mati, adik dah merasa mati, abang dah merasa mati, kakak dah merasa mati. Baru-baru ini isteri pula dah mati. Semua merasa. Anak merasa, abang merasa, adik merasa, kakak merasa, mak bapak dah tentu merasa dah. Dan baru-baru ni isteri pula merasa mati. Jadi semua dah merasa mati ya. Mudah-mudahan saya cekal menghadapi peristiwa itu. Dapat pahala sabar mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Amin lah. Dapat pahala sabar. Pahala sabar itu tidak terhingga banyak. Ya. Jadi mudah-mudahan itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Jadi jangan rasa kecewa benar apabila berlaku kematian terhadap orang-orang yang kita kasihi. Kerana ada pahala lepas itu. Okey, sekian dulu untuk pagi ini. Lepas ni tak ada lagi apa. Boleh balik lah ya? Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada? Setuju belakang lah? Tak ada bangkang ya? Alright. Siapa ada masalah nak tanya?
isteri tak wajib untuk menjadikan nafkah. Isteri tak wajib menyusukan anak. Ya. Jadi siapa yang susukan anak tu? Itu dia. Dalam Islam ada caranya menyewa ibu susu. Apa yang susu dulu yang punya dapat? Ya. Kalau kita cakap macam tu kan, berapa ramai ibu susu yang ada yang nak susukan anak tu? Itu sebabnya hukumnya sunat bagi isteri itu untuk menyusukan anak. Ya, kerana susu yang terbaik adalah susu dari ibu. Jadi sunat. Apa tu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau nak pahala, susukanlah sendiri anak tu, ya. Kerana ada susu tu ada daging kita mengalir daripada pohon anak tu. So buatlah. Dapat pahala sunat. Nak pahala ke tak nak perempuan? Nak tanya perempuan ni? Tak nak pahala. Atau susukanlah anak tu. Jangan bergantung pada ibu susu saja. Tapi hukumnya tak wajib. Bukan wajib, ya. Dapat pahala. Kalau dia boleh menyusukan anak tu. Setiap titik yang masuk dalam perut anak tu merupakan pahala bagi dia. Bayangkan. Sikit besar ke pahala ni menyusukan anak tu. Ya. Bukan maknanya wajib tak. Bukan berdosa kalau tak menyusu. Tapi dapat pahala besar. Dalam Islam ni digalak kita nak mencari pahala kan, untuk mencari hak kita sendiri. Dalam Islam tu digalakkan kita tu untuk mencari pahala. Okey, lagi? Kalau ni untuk boykot bahan-bahan Israel, Nestle salah satu produk Israel. Budak-budak air yang lahir, kadang ibu tak ada susu. Jadi banyakkan kita semua ambil susu Nestle. Kerana kalau kita boykot susu Nestle, apa pilihan bayi-bayi Muslim yang ada? Susu memang yang banyak keluarnya dari Nestle. Tapi selain Nestle ada tak susu-susu lain? Carilah, tu hak kita, carilah. Company-company yang bukan Nestle mengeluarkan susu. Jauh sikit tak apa, mahal sikit pun tak apa. Asalkan jangan kita membantu Israel. Kerana Israel tu sangat kejam terhadap umat Islam. Jadi kalau boleh cari susu-susu yang lain yang bukan Nestle keluarkan, ya. Carilah. Saya tak tahu apa susunya, tapi carilah, ya. Ada. Takkan dalam dunia ni Nestle aja ada, lain tak ada kan? Ya. Mati ke tak makan Milo? Mati ke tak makan Nescafe? Ya. Jadi banyak lagi yang lain-lain daripada Nestle. Okey, lagi? Ya. Gimana? Mana cara nak minta maaf orang yang meninggal dunia? Macam mana cara nak minta maaf kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia? Yang pertama, kita buat sebanyak-banyak kebaikan. Apa saja yang baik kita buat. Dan kita niatkan pahalanya untuk dia. Yang kedua, kita banyak sedekah. Dan sedekah tu kita ingat pahala untuk dia. Sedekah tu kepada kegunaan umum. Ya. Nak cari waris tak ada. Dia pun dah tak ada. Dia dah meninggal dunia. Waris pun tak ada. Jadi banyak sedekah. Pahala kena sedekahkan untuk dia. Tapi cari kegunaan umum. Kegunaan semua orang menggunakannya. Bukan satu tempat dah. Kegunaan umum. Semua gunakan. Seperti Kota Raja ni. Itu umum ni. Niatkan pahala untuk dia. Dan juga lain-lain tempat lain pun Kota Raja. Ada ya. Semua ada. Jadi itu caranya. Begitu juga kita ada derhaka kepada ibu bapa kita. Macam mana nak mengapunkannya? Dia dah tak ada. Nak minta ampun tak ada dah. Doa selalu untuk dia, ya? Untuk ibu bapa. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Begitu juga kita dengan kesalahan dengan manusia yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dia ampunkan kita besok ketika di akhirat nanti. Jadi tak ada dosa lagi kita dengan dia. Mudah-mudahan. Ya, kita ada dosa, wallahu alam. Tapi kalau kita buat, Allah tu Allah kasih ke dalam kita, kesian dah Allah dengan kita. Apa sifat Allah tu? Pengampun lagi maha pengasihan. Mudah-mudahan Allah kasih kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Okey, lagi? Habis? Sana ada soalan. Sini semua pandai-pandai belakang.
Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita bicarakan pagi ini, ilmu yang memberi manfaat. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin.